Isteri kerja balik semua siap. Abang masak bang. Iya, lauk kegemaran isteri abang. Lauk apa sayang hari ni? Hari ni sotong korida. Bukan korida, korida dia tu. Besar betul. Dia punya sesungut yang sampai ke dapur kan. Iya bang. Sampai boleh poluk-poluk makan. Iya, hari ni abang masak lauk tolu, masak kicap. Tolu masak kicap sedap betul tuan-tuan. Iya. Kalau dah lama tak dapat tolu masak kicap, tengah tu cair sikit, adalah bawang dengan lado. Hui, terbayang pula makanlah tuan-tuan kan. Jadi mana kata suami itu yang siapkan semua. Masuk bilik katil dah siap. Dia kemah rumah, dia cuci, dia lipat kain lagi kemah. Jangan main. Lelaki kalau kemah, perempuan pun tak boleh lawan. Betul tak? Iya tuan-tuan. Saya ni cukup pantang kalau benda berterabur. Mesti kemas semua. Saya macam tu. Tak boleh. Saya tak boleh nampak. Saya nampak pinggan dekat dalam singki tu. Nak kena seorang babi tu dah. Tak boleh macam tu. Ya, kepantangan saya tu. Kalau pergi rumah mak saya kan. Pergi rumah mak saya kalau saya makan. Lepas tu saya nak basuh pinggan kan. Nampak pinggan lain ada. Pinggan pius. So, habis saya cuci semua. Yang penting clear. Puas hati rasanya. Rahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, ulu balang ahli jawatan kuasa penggerak aktiviti masjid, seluruhnya pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, dan seluruhnya tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti. Akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Payah mana bercerabih tak apa cerita weh. Orang dah ngantuk nunggu dah. Kan? Alhamdulillah. Macam mana pun terima kasih. Jangan percaya dengan internet, banyak bohong. Kan? Bukan sebab itu memanggil Samsul Debat dah, bukan sebab tu. Punca orang terlupa nama saya. Dulu masa saya berceramah dulu, kebanyakan masa tu saya masih bekerja penyawak awam. Jadi masa tu jawatan saya pengarah undang-undang. Jadi saya tak nak orang tahu saya kerja kerajaan, kerja komen. Saya tak nak orang call pejabat sebab ceramah kan. Sebab masa tu saya belum ceramah full time lagi. Jadi saya pakailah nama NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi ada satu program di Kuala Lumpur tu, dia dah terlupa nama saya. Syamsul apa, tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat tu mula dia. Bukan sebab penglibatan. Memang saya terlibat dengan debat dengan pidato, tapi bukan itu sebab orang panggil Syamsul Debat. Punca dari program tu tadi dia terlupa, dia tulis nama Syamsul Debat. Salah seorang yang dengar ceramah malam tu CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati sangka nama saya Syamsul Al-Debati. Amal okey lah tahu nama tu sampailah ke hari ini. Itulah punca Jadi internet tu tak betul. Dia kata penglibatan tu tak betul tu. Jadi apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni tajuknya keluarga bahagia, pewaris syurga. Kalau kita tengok nak masuk syurga ni macam mana? Rahmat Allah. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Habis macam mana pula dengan keluarga tu? Dengan keluarga kita boleh dapat pula jadi pewaris syurga. Rupanya Nabi dia sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku maka dia sayangkan aku. Satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi makna kata salah satu ni tiketnya, kita nak dapat rahmat Allah satu lagi salah satu jalan adalah kita dengan cara kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, menerusi keluarga kita. Jadi insya-Allah kalau keluarga kita ikut sunnah Nabi, insya-Allah bahagia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan keluarga yang bahagia.
Dan kalau kita tengok hari ini, memang kita takut tengok keruntuhan rumah tangga sangat teruk. Termasuklah isu Syamsul yang disebutkan tadi. Sebenarnya kalau sebut isu Syamsul tadi, sebenarnya kita pun tak boleh nak cakap, oh ni dia ni tak betul ni, apa semua. Kita jangan cakap. Tu ni saya pesan benar ni dekat semua orang yang ada kat masjid ni. Baik lelaki, baik perempuan. Terutamanya wanita. Jangan ada orang-orang nak menjatuhkan komen, jatuhkan hukum ke orang-orang ni salah. Dalam rumah tangga ni, dia no such thing. Hanya satu pihak aja. Hanya satu pihak aja yang bermasalah. Pergilah mahkamah syariah. Dua-dua ada masalah. Itu kan, kalau dibuka aib, dua-dua akan buka. Suami cakap bini dia macam ni, bini dia macam tu, bini dia macam ni. Yang bini pula cakap suami dia macam tu, macam ni. Tinggal lagi tahap dia sejauh mana serius je masalah rumah tangga. Itu sebab jangan komen macam kita tahu masalah rumah tangga orang. Jangan komen dekat situ, dah lah tak tanggungjawab, kau tanggung sendiri, padan muka kau. Jangan. Kita pun bukannya sempurna, betul tak? Tolong kat tangan ni. Ni mamai dah kahwin, dah rumah tangga. Tolong angkat tangan. Setakat saya kahwin ni dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Alhamdulillah tak ada masalah rumah tangga pun. Angkat kan? Semua ada masalah kan. Termasuk yang bercakap ni. Apalah tak ada pula. Bongi asyik ceramah tu kan. Ceramah tak bila tak nak jalan sesama ayat kan. Iya tuan-tuan, saya pun normal lah kan. Tapi tinggal lagi masalah itu boleh diatasi, boleh diselesaikan ataupun tidak. Ada orang boleh bercerai sebab dia apa? Bayangkan berlaku ni dalam 20 tahun lepas. Seorang lelaki dia cakap, kau cuba kau tak bakar ubek nyamuk malam ni, jatuh talak. Dia kata tu. Ubek nyamuknya hal. Bini kojak lah, bini cakap malam tu masak-masak ponek tololap, terlupa pasang ubek nyamuk, jatuh talak. Esok tu pergi pejabat agama. Apa hal ni cik? Kita nak rujuk ni. Apa hal cerai? Ubek nyamuk je. Kan tak berbaloi bercerai dia ubek nyamuk kan. Yang kan tu. Kadang-kadang bergaduh kan, kadang benda-benda macam-macam hal. Kadang-kadang kenapa kamu nak bercerai kan? Saya tak tahan bau badannya. Bau badannya hal. Bau badan tak boleh selesai ke? Boleh selesai. Kan cuma lelaki tu memang daripada kecil tak biasa bersabun. Ajarlah kawan tu bersabun. Macam ni abang ni, saya boleh sabun ni untuk abang ni. Abang tak biasalah melokit. Melokit-lokit dia tak biasa. Mandi bang, mandi masa ni melokit kejap-kejap ya. Abang keluar bilik air wangi. Macam tu. Lagi satu, kenapa wangi? Sebab Nabi sukakan yang wangi-wangi. Nampak tak sunnah? Nampak tak? Macam tu lah. Kan? Cakap yang baik-baik. Sebab apa? Sebab Nabi cakap yang baik-baik. Orang perempuan kau mah benar bercakap dengan lelaki. Saya ni bang, mulut aja jahat, hati baik. Mandai ya kau. Kalau ada hati baik, mulut pun kena lah baik. Melasang atau melasang. Mana 9 kata melasang ni. Membalun ni kau jual. Kan laki balik copek salah, laki balik lambik salah, laki bawa nasi lemak salah, bawa mi goreng salah. Syik-syik nasi, syik-syik mi. Bawa lah yang goreng. Mak yang goreng pula. Bawa ayam goreng, muka dah macam ayam lah. Tolonglah cari ikan pula. Aduh, cari salah. Tu sebab saya kata tadi, masalah rumah tangga tu, bak kata orang Padang Jawa tu, complicated. Macam tu. Dia tidak semudah yang kita sebut. Maka kalau kita tengok hari ini, yang kita kena fikir adalah kesan dan nasib terhadap kemenjadian anak-anak kita yang terkesan akibat daripada keruntuhan rumah tangga. Bayangkan banyak masalah-masalah sosial berlaku. Anak-anak terbiar, mak ayah reka dengan ego masing-masing. Ayah mempertahankan diri dia. Ayah dia rasa diri dia betul. Dia padan muka mak kau. Nak tengok mak kau boleh survive kan tak? Yang mak pula kata tak guna penjantan. Ni. Mak dia pula cari duit sendiri. Anak terbiar tengah-tengah. Anak terbiar. Tengok baru-baru ni. Kan? Macam mana seorang anak letak bawah jagaan adik kakak dia. Kakak pula bagilah kawan dia jaga. Mati kena dera. Cuba fikir. Puncanya apa? Punca apa? Mak ayah juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kadang-kadang kita terlupa. Fikir kau yo. Fikir budak-budak ni pun ada hati dan perasaan. Anak-anak nombor 1 lain perangai. Anak nombor 2 lain perangai. Anak nombor 3 lain perangai. Anak nombor 4 lain sensitif dia. Semua anak ada cara dia. Ada dia punya switch dia tu. Anak yang paling sensitif anak nombor berapa? Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Dia memang selalu cakap, Alung tak kisah pun, Alung okey je. Tapi dia yang paling copek mengajuk. Betul? Tak dengar pandangan dia, mula dia terasa hati.
Nombor 2 dia gambar menyakat yang nombor 1. Nombor 2 memang gambar menyakat nombor 1. Tu perangai dia. Nombor 2 kalau boleh dia, kalau dia nak satu benda tu, kalau dia terpaksa melukakan nombor 1, dia akan buat. Tu nombor 2. Tapi nombor 3 dia gambar mengacau yang atas dengan nombor 1, nombor 2, tapi dia paling cepat mengadu dengan mak dia. Tapi biasa nombor 3 dia rapat dengan nombor 1. Kebiasaan. Ada kajian buatlah. Saya anak nombor 1, saya sensitif. Jangan buat perangai. Wah, macam tu lah kan. Tak, tuan-tuan. Itu menurut kajian keseluruhan. Tetapi kadang-kadang anak tu adalah punya unik, dia punya sifat dan perilaku dia. Jadi kita kena kenal anak-anak kita. Jadi punca daripada perkara ini, keruntuhan rumah tangga, tidak lain tidak bukan apabila suami dan isteri tidak mempunyai nawaitu dan hadaf, yang ini objektif yang jelas untuk berikan semua rumah tangga. Kenapa kahwin? Tanya oleh. Apa sebab kau kahwin? Macam sodap kahwin? Kata. Macam tu lah jawab. Nampak semua kahwin, saya kahwin dah. Kenapa kau kahwin? Umur banyak dah, mam. Kono lah kahwin. Kenapa kahwin? Itulah, kawan-kawan ni semua dah kahwin, tinggal saya seorang je. Kenapa kahwin? Umur dah banyak dah, mam. Kenapa kahwin? Geram tengok budak perempuan tu, lagi tahu. Susah nak jumpa. Bila imam menikahkan tu, kenapa kamu nak kahwin? Imam, sesungguhnya saya berkahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang menjawab berkahwin kerana Allah ini adalah biasanya lelaki yang dah kahwin. Faham tak kan? Itu je jawapan yang dia boleh bagi. Kenapa sampai hati abang buat saya macam ni? Sampai hati abang. Kenapa abang buat macam ni? Abang kahwin kerana Allah. Apa itu belum tentu selesai, tuan-tuan kan? Kan? Contohlah, contoh. Niatlah kerana Allah lillahi ta'ala supaya perkahwinan kita itu bernilai ibadah. Habis Ustaz, saya dah 7 tahun, saya dah 10 tahun kahwin Ustaz, lupa lah tak niat kerana Allah. Mulai malam ini, mulai sekarang, mulai hari ini, niatkan lillahi ta'ala. Aku nak menjadi isteri kepada suamiku kerana Allah. Berhenti-berhentilah memoti-moti, melasang-lasang suami ni, berhentilah. Sudahlah, menurut kajian orang lelaki mati dulu daripada orang perempuan. Kau sogah pula orang tua. Abang kau mati seorang. Allahu akbar. Makan apa nak mati seorang lagi macam tu kan? Jangan. Bila dah mati suami tahulah nyesal tu. Abang susah ya bang, tak ada, baru tahu. Layan suami sebaik-baiknya. Dan suami sebaik-baiknya. Ya. Jadi biar jelas matlamat kita dalam rumah tangga. Kerana apa? Kerana ingin menjadi sebuah keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dapat menjadi pewaris syurga. Keputusan yang dibuat jangan bersandarkan nafsu, bukan bersandarkan kepada dunia, biarlah bersandarkan kepada Allah. Maka hidup yang seharusnya digalas dengan penuh sabar dan bertanggungjawab, sudahnya bertukar menjadi beban dan juga penuh keserabutan. Keluarga pada hari ini kebanyakannya benar-benar hilang contoh dan pedoman yang baik. Di sebalik kepincangan institusi keluarga yang berlaku pada hari ini dalam masyarakat, marilah sama-sama kita berhenti sejenak memikirkan bagaimanakah Rasulullah SAW yang begitu sibuk, begitu penat dan lelah dalam urusan negara, tapi masih disebut sebagai lelaki ketua yang paling baik dalam menunaikan hak kepada ahli keluarganya. Apakah antara ciri-ciri yang Nabi amalkan dalam keluarga Nabi? Yang pertama, tidak membenci pasangan yang beriman. Tak membenci pasangan yang beriman. Pasti kita ada perkara-perkara membangkitkan emosi, ego dan juga perasaan marah di antara kedua pasangan, terutamanya daripada pihak suami. Masing-masing nak mempertahankan pandangan sehingga kadang-kadang terbenci dengan sikap pasangan. Pernah tak rasa macam tu? Benci betul aku perangai orang tua ni lah. Kadang yang lelaki pula sama, benci pula perempuan ni, membebel aja kerja dia. Hobi orang perempuan ni berceramah tapi tak ada tajuk. Dia kata macam tu kan. Maka dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Abang memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Janganlah seseorang mukmin itu membenci wanita yang beriman.
Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai yang lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Macam tu kita marah pasangan kita, contoh perangai terkantut dekat jauh, bersepah. Aduh, hai orang tua ni mana sampai dia memang dah ada masalah, dia tak boleh kontrol. Batal rabu mana dia pergi. Kan? Jadi banyak lagi benda baik. Ada kontut benda memang tu lah kau jual kontut dia, tapi kau tak marah. Tak apalah, dia walaupun macam tu dia tanggungjawab. Hari-hari balik tak pernah lupa beli roti jantan. Tahu roti jantan? Roti tolu. Tolu kan jantan. Roti tolu ni, roti canai tolu. Makan ke cocah kuah kari dengan dal, tak pernah lupa. Potong boleh beli kuih pepok, tu pepok badak bondam. Kan, lepas tu malam tu mesti macam mana pun kalau saya masak nasi, dia mesti buat sambal gesek. Sambal gesek ni sambal tu campur dengan kundang, tumbuk-tumbuk parah limau. Rumah sedap betul. Tuan laki. Dia mesti akan buat. Ringanlah tangan dia tu. Kalau kat dapur dia tolong susun pinggan. Banyak lagi benda baik perangai dia tu. Bila bergaduh, dia besarkan. Tak kontut aku joy dia cerita kan. Sedangkan benda baik banyak lagi. Isteri I tak tahan. Membebel aja kerjanya. Berceramah aja lagi contoh kan. Jadi, apa yang berlaku? Rupa-rupanya zaman Saidina Umar dulu pun pernah berlaku. Ada seorang lelaki ketika zaman Saidina Umar, dia kena bebel dengan bini. Tuntang. Dia pun keluar nak pergi mengadu dengan Saidina Umar. Sampai di rumah Saidina Umar, tengok Saidina Umar pun kono dengan bini. Kono bebel dengan bini. Tak jadi macam ni. Dia pun kono ni kan pula aku. Saidina Umar, panglima akan tentera perang yang paling ditakuti, digeruni, pun kono bebel dengan bini. Dia cerita apa? Maka baliklah dia. Dalam balik tu Saidina Umar nampak lah, kau ke mana? Nak jumpa aku ke? Nak jumpa kau tadi tak jadilah pahala. Aku nak ngadu dengan kau, bini aku membebel kat aku hari-hari, tapi bila aku tengok kau pun kono, tak payah lah aku ngadu dengan kau dah. Maka kata Saidina Umar, sebenar-benar kau kena faham apa sangatlah bebelannya itu nak dibandingkan benda-benda lain. Dia membel-membel dia jaga makan pakai aku. Bebel-bebel dia jaga anak aku, besarkan anak aku, suapkan makan anak aku, pastikan makan pakai cukup. Tolong jaga rumah ni elok-elok. Jadi apa sangatlah yang dia cakap tu nak dibandingkan dengan kebaikan yang dia buat. Tu dia. Bukanlah makna tu kan. Bukanlah makna boleh membebel kan. Tapi maksud dia tu jaga, kontrol. Maka dia kata dia tidak membesar-besarkan benda-benda yang negatif tu. Kan? Orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit ya. Lepas tu dia panik, dia minum air. Lepas minum air dia sambung balik. Itu tak tahan tu. Jadi berhenti-berhentilah membebel ya. Jadi walaupun ada satu sikap isteri atau suami yang kurang disenangi oleh pasangan, ingatlah ada sikap-sikap yang lain yang jauh lebih baik. Isteri aku ni bising betul lah, tapi bising-bising dia pastikan rumah aku kemas, cantik, elok. Dalam bising-bising dia kan, katil komeh syak tabu bunga sekali. Atas katil tu naik miang time tidur. Macam tu lah kan. Kan. Suasana setiap malam macam malam pertama. Aceh hayat kan. Macam tu lah. Kan. Dalam suami I macam tu pun kan, dia tak pernah tak tinggal. Hari Sabtu pagi dia tinggal duit belanja. Ni tak meja ni duit belanja. Kenapa bang? Kau bagi kau kan kau mak keluar dengan leha hari Sabtu ni. Pergi kuliah 2 hari kan, mula kau nak minum, kau pakailah duit tu. Makasih bang. Kan betul tak? Dah janji kan. Lepas ni kan nak minum kat mana, betul tak? Dah ada geng minum kan dah. Tahu dah tu. Orang perempuan lagi ada pada orang lelaki. Kita orang lelaki cepet nak balik kan. Dia main ni food hunter ni. Jom kita pergi Subway kita. Main tak padan dengan tua balon Subway mak tu. Kan lepak ni. Jom kita main balon ni. Ni balon ni makan stick. Steady. Padang jauh. Kan. Mana tahu? Kan? Tak ada masalah pun. Suami dah tinggalkan duit. Alah, ada juga kebaikan. Best lah suami kau. Nak makan pun dia bagi untuk Sabtu Ahad ni. Memang lah. I love him very much. Wah, macam tu kan. Iyalah. Barulah betul. Yang tu pertama.
Yang kedua, nak jadi pewari syurga macam mana saling menghormati. Aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Maka Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina dan tidak pula meninggalkan isteri, melainkan dia tetap berada di rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam konteks menghormati kaum wanita, bukanlah maksud para suami perlu menjadi hamba pada pasangannya, tidak sama sekali. Hadis ini merupakan panduan para suami supaya tidak mensia-siakan kaum wanita, terutamanya para isteri. Rasulullah SAW sangat menghormati melayani para isteri dengan cara yang cukup mulia. Kadang-kadang kita dengan isteri kita ni hormat, kadang-kadang ada yang marah isteri depan orang ramai. Itu paling pantang satu perangai jantan napo macam tu. Kau nak marah isteri pun ada benda tak perhati dalam kereta, tutup rapat-rapat, kunci kereta, kau balun biar bergogar kereta tu pun tak apa. Jangan depan orang ramai jatuh maruah isteri itu. Kadang isteri itu dah malu, merah muka, pandang perasaan dia. Itu satu lagi. Satu lagi, hormat orang perempuan, gunakan kata-kata yang elok. Nabi sebut dalam khutbah takhir Nabi, seperti mana kamu punya hak atas isteri-isteri kamu, isteri kamu juga punya hak atas kamu. Maka apabila telah disempurnakan hak kamu, berikanlah mereka makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Ayat dia. Makan tu bagi dengan kasih sayang, pakaian bagi dengan kasih sayang. Nampak tak? Tempat tinggal bagi dengan kasih sayang. Dan Nabi sebut, berlemah lembutlah kamu terhadap isteri kamu, kerana sungguhnya isteri kamu adalah teman dan pembantu yang setia. Itu Nabi dah sebut. Nabi pesan lemah lembut. Kita boleh marah dia dalam WhatsApp pun, dekat dalam mesej pun kita boleh cakap bahasa kasar dengan isteri kita. Jangan tuan-tuan dan puan sekalian, susunlah ayat yang baik-baik. Isteri pun sama. Jangan kadang-kadang kita cakap tak, kita cakap aja anak kita, jangan panggil orang dengan nama gelaran yang tak baik. Nabi tak suka. Faham dia cakap dengan anak dia. Apa maksudnya mak jangan ejek-ejek ni berdosa? Sebab berdosa boleh menyakitkan hati. Jangan kita gelarkan kawan-kawan kita dengan nama-nama yang tak baik. Oh macam tu. Tiba-tiba ayah sampai, harimau dah sampai. Rimau sebut. Tadi kau cakap dengan anak jangan bagi gelaran-gelaran. Mak apa panggil abah harimau? Macam mana? Rimau dah sampai. Tak apa nak ke rimau tu. Jangan macam tu. Satu lagi, hormat dengan wanita. Bukan sahaja isteri kita, isteri orang pun kena hormat. Faham tak? Kadang-kadang kita berpersatuan. Contoh tadi persatuan masjid, kita mesej-mesej, hati-hati. Kan? Kadang-kadang dia mesej, jomlah kita lepak sama-sama, duduk kita macam ni, jom kita bermesej dengan orang tu, sedangkan orang tu ada suami. Hormatnya tak ada macam tu. Ataupun hantar mesej-mesej yang berunsurkan lucah. Jangan hantar dekat isteri orang mesej lucah. Macam mana? Kan tak hormat namanya tu. Maknanya kita memandang rendah pada perempuan tu. Hantar gambar-gambar, hantar video, hantar apa. Jangan buat-buat ayat macam tu. Jangan buat. Sebab cuba kita fikirkan, kalau kita lah isteri kita pula orang hantar mesej macam tu, apa pandangan kita pada lelaki itu? Kita akan marah walaupun secara berjemaah dalam grup. Nampak tak? Jangan. Itu penting. Kadang hormat ni bukan hanya kita cara kita bercakap lembut, tapi benda-benda yang kita sampaikan tu. Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata kesat. Jangan. Benda tu kadang-kadang berkata-kata, lepas tu budak-budak ngikut pula tu. Kan? Jangan. Jadi saling menghormati. Dalam konteks menghormati ni bukan sampai jadi hamba orang lelaki. Kan? Macam contoh Nabi kan? Kita kena faham, Nabi tak pernah menyusahkan isteri dia untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Ini ustaz ni nak marah apa saya cakap ni, lantaklah saya kena cakap pula. Kan? Nabi takkan suruh isteri dia buat benda yang Nabi boleh buat sendiri. Tu yang jahit baju, bancuh air, kadang Nabi buat sendiri.
Kalau betul nak isteri buat, minta tolong dengan baik. Macam tu. Orang perempuan tanggungjawab dia di rumah dua saja, melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Dah berubah lah muka. Sudah parah lah ni. Ni balik sekarang dituntut. Habislah Dan. Dengan Dan kena masak hari ni kan. Contoh. Nak beritahu ni tu ayat dia. Memang betul pun. Cuma maknanya yang lain tu, basuh baju, basuh pinggan, sidai kain, bosahkan anak, bolo anak ni semua kerja orang lelaki. Sontal bilik air kerja orang lelaki, sidai kain kerja orang lelaki, komeh rumah kerja orang lelaki, lipek kain semua kerja lelaki, sidai kain orang lelaki, masukkan washing machine, masuk dan dryer semua kerja lelaki. Komeh rumah, komeh bantal apa semua, komeh katil semua kerja orang lelaki. Habis tuan. Tamatlah riwayat kesan degil. Tetapi perempuan dah mula orang balik nak tanya, bang perasan tak macam Samsul debat tu yang cerita pasal tanggungjawab orang perempuan dengan lelaki tadi, abang perasan tak? Abang yang tu tak perasan tau, abang terlalap macam tu dia katakan. Mula dia terlalap kan. Tetapi orang perempuan kebanyakannya di Malaysia, di negara kita, kebanyakannya persetujuan secara tidak langsung. Orang perempuan memangku tugas suami. Faham Memangku maknanya dia buat tu bukan kerja dia, tapi dia buat juga untuk suami. Sebab suami nak keluar cari kerja, suami keluar cari rezeki. So isteri tolong buat, maka suami kena hargai orang perempuan tolong buat. Jangan pernah sekali sound, tu kerja kau. Kat rumah ni kerja kau. Faham? Macam tu kan, dengan nada-nada sekali biar dia faham. Kan? Basuh kain bukan kerja aku. Aku ni orang lelaki. Oh, silap. Silap, hai suamiku. Sila dengar petikan ceramah ini. Wah, macam tu kan. Dipetik ceramah hari ni kan. Jadi makna kata, orang lelaki berterima kasih pada orang perempuan sebab tolong buat. Bila balik rumah, tengok rumah kemas, orang perempuan bukannya nak kita buat kemas tu, dia nak kita cakap. Sebab makanan orang perempuan bukan kat perut, tapi kat telinga. Perut dia orang kat telinga. Kau bagi senang settle telinga dia, kenyanglah perut kau. Macam mana cara dia? Sayang, kemas betul rumah kita ni, ya Allah. Abang pun tak terbuat apa yang isteri abang buat. Makasih tau, sebab kemas rumah sampai macam ni sangat. Alah bang, memang kerja saya kan. Macam tu, orang perempuan dia suka tu. Abang nak makan apa-apa, abang nak minum, macam tu, langsung buatkan air. Walaupun air kosong, tapi besar maknanya pada suami. Kita pun tuang, bang air kosong je bang, macam tu, bagi dekat suami. Kita pun bagi, tengok macam ni, bagi macam ni abang, jemput minum bang. Suami pun Allahu Akbar, dah lah berkemah rumah, bagi air pula lagi, takkan kosong aja. Tengok banyak cerita orang lelaki ni. Dengan kejam lah bang, saya goreng kan, tengah goreng mihun, goreng jantan, goreng, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nampak? Macam tu barulah rukun dan damai rumah tangga. Okey. Jadi tu yang saya sebut selalu. Beberapa minggu ni saya jumpa satu formula dalam rumah tangga, dalam kehidupan, baik tempat kerja, baik dalam kejiranan, baik dalam komuniti ni. Satu je cara nak bahagia. Ini jugalah pesanan saya pada semua Samsul. Pesanan saya pada semua, tak, ni bukan cerita mana, semua keluarga. Nak bahagia, banyakkanlah memberi pada menerima, insya-Allah kita akan bahagia. Seorang isteri dia akan fikir, aku nak bagi apa ni, aku nak bagi apa. Tu sebab perempuan dia banyak senang hati, dia nak masak ni, dia nak masak tu. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni. Nak masak itu, nak masak lauk ni, hari ni nak masak lauk ni pula, esok nak buat ni, lepas tu kemah rumah, lepas tu nak tukar langsir. Tu yang perempuan sakit hati tu. Dia tukar langsir, laki tak perasan. Abang tak perasan ke?
Kawan tu memang bengap melantun-lantun, tak perasan. Orang lelaki ni macam saya pun tak perasan benda tu. Kenapa apa bendanya? Lansir tu tak nampak ke? Saya dah tukar dah, marah dia. Ingatkan benda tadi kan nampak lansir tu bertukar. Yelah, abang tak cakap pun okey tak okey. Okey. Apa yang isteri abang pilih tentu okey. Nampak, ambil hati balik. Wahal memang tak perasan. Nampak tak? Perempuan ni makanan dia dekat sini. Makanan dia bukan cakap perut sangat. Pujian untuk dia tu. Bila dia masak nasi, ya Allah sedap betul lauk ni, mengeletek-ngeletek nyawa dah sedap contoh contoh lagi kan sah sedap sampai ke siku pun menyilat macam tu sedap biar isteri tu rasa abang ni ada-ada je nampak, bagi dia gembira kan. Jadi mana kata hadis yang kata menghormati wanita tadi supaya suami tidak mensia-siakan kaum wanita. Rasulullah SAW amat menghormati dan melayani para isterinya dengan cara yang cukup mulia. Nabi tak pernah hina-hina, Nabi tak pernah herdik isteri dia. Engkau ni sudahlah, kalau tak sebab aku jaga engkau, tak berempat macam mana dengan keluarga engkau. Ya Allah, jangan sebut. Sudahlah, engkau, keluarga engkau, keturunan engkau semua tak boleh pakai. Jangan sebut. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Aku ni keturunan yang baik-baik. Aku ni keturunan darah aku darah bangsawan. Bercakap darah bangsawan, perangai tak menurih apa bandul. Itu menurih. Tanyalah, malaslah nak translate. Menurih ni macam tak semonggah kat lah. Macam tu lah kan. Tak menurih. Macam tu lah. Yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kerana mengharap keredaan Allah, nescaya akan dibalas dengan pahala, termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya apa? Bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Yang ni pun selalu saya sebut. Saya kata dalam bab nafkah, suami hendaklah mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu sebelum ibunya. Dalam bab nafkah, seorang suami mesti utamakan isteri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Selepas itu baru ibunya. Berbuat baik pada ibu memang tak pernah berhenti. Abadan abada selagi hayat di kandung badan, kena buat baik kepada ibu dia. Itu sebab ibu yang datang kuliah duha, ibu-ibu yang ada ilmu. Kalau anak ni bagi duit belanja, mak, ni duit belanja bulan ni mak, ambil lah, tak banyak RM500. Mak dia akan tanya, kau bagi aku RM500 ni, anak bini kau cukup makan tak ni? Itu ibu yang ada ilmu. Tapi kalau ibu yang tak ada ilmu, susah. Kalau ibu ada ilmu, mak, minta maaf lah mak, bulan ni tak dapat bagi mak banyak, bagi 200 saja. Sebab dah habis bagi dekat isteri dan anak-anak, bulan ni anak peksa pula banyak pakai duit. Tak apalah, mak ni kau tak bagi pun tak apa, mak faham. Mak faham, yang penting isteri anak kau tu dulu. Mak ni duit kau yang bagi bulan lepas pun tak habis lagi. Steady mak ni kan. Ini baru mak bulan ni tak dapat bagi banyak, mak bagi sikit je sebab kebetulan anak peksa bulan ni. Sampai hati kau. Mak mengandung kau 9 bulan, menyusukan kau dengan penuh kasih sayang sampai kau gedempol macam ni. Ini balasan kau pada mak, tanggang punya nak. Jangan. Faham ya? Ingat seorang ibu, jangan emosi. Yang paling teruk, aku tak halalkan susu aku pada kau. Jangan buat-buat. Benda dah elok halal kau haramkan, apa hal? Jangan ya. Emosi-emosi macam tu jangan. Aku tak mengaku kau anak aku, kau bukan anak aku lagi. Jangan buat itu, memutuskan silaturahim, berdosa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contoh yang paling teruk sekali saya tengok ada satu ni. Maknya, ayahnya suruh anak perempuannya berpisah dengan suami dia. Gila betul. Macam mana tu? Datanglah dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Kenapa? Saya sayang kat suami saya.
Tapi ayah saya, mak saya suruh saya bercerai dengan suami saya. Kenapa? Dia tak suka dengan menantu dia. Kenapa dia tak suka? Entahlah macam-macam lah, kerja tak bagus lah, itulah inilah. Redha seorang ibu, murka Allah, kena utamakan murka Allah dulu baru redha mak tu. Faham? Tapi lain lah kalau memang laki tu tak betul, minum arak kan, berjudi, pijak bini hari-hari. Dia bukan masaj, memang pijak pijak masaj. Macam patah riuk betul. Bersilang tulang kawan tu kan. Iya, ada satu ayah ni bayang dekat Seremban. Suami ni macam ni. Suami ni punya baik, balik rumah, bawa balik ikan, siangkan ikan siap-siap, takut bini ni nak masak susah nanti. Siang ikan, potong-potong sayur dan siap letak di petai. Nanti awak dah masak, awak ambil lah. Pernah susah nak jumpa suami macam tu, betul tak? Termasuk yang bercakap ni pun tak macam tu. Tahu mentah darah pun dah siap je. Suami ni macam tu. Kemudian suami ni pula bayar duit kereta nama isteri. Tapi dia bayar hari-hari, bayar bulan-bulan. Suami naik motosikal pergi kerja. Biarlah dia naik motor. Sayang. Tapi bila isterinya kena tegur sikit, zap, kemas barang, bawa anak Nabi, bin pergi rumah mak ayah dia. Sila pergi mak ayah dia. 5 tahun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suami ni beraya di rumah seorang-seorang sebab tak nak balik kampung, tak nak orang tanya anak bini kau mana. Duduk seorang-seorang. Sian betul. Dan ayat yang paling best bapak mentua dia sebut, sebelum ayah ni tutup mata, sebelum ayah mati, nak sangat tengok kau bercerai dengan suami kau. Bayangkan. Ini kisah benar ni tuan-tuan. Bukannya drama Aish Martin dengan Bella aku 7 tu. Bukan. Saya tak tengok, tapi orang share dalam TikTok. Kan? Iya tuan-tuan. Aduh macam tu perangai tuan-tuan. Suami ni sabar. Sudahnya isterinya filekan juga tuntutan fasah nak bercerai dengan suami. Suami menangis ya. Sebab suami ni punya baik, nak lagi mempertahankan. Itulah tuan-tuan, orang kata warna-warna kehidupan. Macam tu kan. Jadi nafkah keluarga satu kewajipan buat setiap ketua keluarga, terutamanya suami. Tapi ada juga suami yang berkompromi dengan isteri, iaitu suaminya tidak bekerja tapi dia duduk di rumah, kemas rumah, basuh pinggan, semua dia buat, dan isterinya bekerja. Tetapi mereka walaupun keadaan demikian, isterinya redha, tak apa bang saya kerja, abang risau, abang jaga rumah okeylah tu, suami masak, suami kemah rumah, maka jadilah suaminya itu sumi rumah tangga. Kalau perempuan suri suami itu sumi rumah tangga. Kalau macam tu, isteri pun tak sakit hati. Isteri kerja balik semua siap, abang masak bang. Iya, lauk kegemaran isteri abang. Lauk apa sayang hari ni? Hari ni sotong korida. Bukan kurita, korida dia tu. Besar betul tu. Dia punya susungut yang sampai ke dapur kan. Iya bang. Sampai boleh poluk-poluk makan. Iya, hari ni abang masak lauk tolu, masak kicap. Tolu masak kicap sedap betul tuan-tuan. Iya. Kalau dah lama tak dapat tolu masak kicap, tengah tu cair sikit, adalah bawang dengan lado. Hui, terbayanglah makanlah tuan-tuan kan. Jadi mana kata suami itu yang siapkan semua. Masuk bilik katil dah siap. Dia kemah rumah, dia cuci, dia lipat kain, lagi kemah. Jangan main. Lelaki kalau kemah, perempuan pun tak boleh lawan. Betul tak? Iya tuan-tuan. Saya ni cukup pantang kalau benda berterabur. Mesti kemas semua. Saya macam tu. Tak boleh. Saya tak boleh nampak. Saya nampak pinggan dekat dalam singki tu. Nak kena seorang babi tu dah. Tak boleh macam tu. Ya, kepantangan saya tu. Kalau pergi rumah mak saya kan. Pergi rumah mak saya kalau saya makan. Lepas tu saya nak basuh pinggan kan. Nampak pinggan lain ada. Pinggan pius. Habis saya cuci semua. Yang penting clear. Puas hati rasanya.
Tak tahu kenapa. Sebab arwah abah dulu daripada kecil memang marah kita orang. Berapa ramai orang gaji di rumah? Kau pergi basuh pinggan kau? Arwah abah memang ajar daripada kecil macam tu. Jadi itu dia. Jadi harus diingat dan diteliti. Dalam bagi nafkah pula, pastikan datang dari sumber yang halal. Jadi orang perempuan, jangan gomah minta-minta. Kalau nak pula suami tak mampu. Bang, orang sebelah rumah golang sampai seniak. Saya suleh pun tak ada. Tahu suleh? Seulas. Kalau tak faham. Kan? Macam mana lah boleh tahan hidup macam ni? Jangan. Bang, saya nak cerita aja tau. Orang sebelah rumah tu, dia punya gelang sampai ke sini. Saya bang, tak ada selai pun saya okey je. Tapi masalah bila kau dah cerita, suami menung tu. Dia nak kau tu. Jangan macam tu. Jangan dibuka cerita tu. Kan? Jangan. Dia bahagia rumah tangga ni tuan-tuan. So benar-benar sampai S. Pertama, solat sama-sama. Paling power solat sesama ni apa? Solat subuh. Kojut suami, abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah kaedah kojut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni tu kan subuh. Solat sesama. Yang kedua, makan sama-sama. Betul tak? Tanya orang dulu-dulu. Sibuk macam mana pun orang dulu-dulu, malam mesti makan sama. Betul tak? Sekarang sibuk terlebih-lebih. Termasuk penceramah ni. Sampai asyik makan dengan JK masjid hari-hari. Mudah-mudahan cukuplah makan pakai bini aku tu kat rumah. Kan, telefon. Kanan telefon dia makan apa ni? Kuih tiaw ya. Nampak ayat dia kan? Dah tahulah tu. Jangan lama nak makan sesama kan. Iyo. Dia tu bukan makan apa sangat pun. Kadang dia cakap, abang tengok tu orang tu bercuti pergi UK. Kita asyik-asyik U-burn. Asyik-asyik U-burn. Tahu U-burn? Ulu Bendul. UK kita U-burn aja kan. Tak apa bang. Yang penting kebersamaan. Itu poin dia. Bang tak? Ni makan sama-sama. Lepas tu bila dah makan tu kan kita tak perasan tak. Bila makan sama-sama anak. Ibu nak ayam tu sikit. Kita pun cubit letak dalam pinggan anak kita. Cubit ikan letak dalam pinggan anak kita. Ambil sayur letak dalam pinggan anak kita. Dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Faham? Isteri pula, abang nak rasalah ayam tu sikit, boleh tak hulurkan? Suami cubit, siap suap. Bukatlah mulut. Anak tengoklah. Biarlah anak tengok. You kan isteri I. Buka mulut Yelah. Bila dia suap ngap. Yang anak pula tak pernah tengok. Yo. Bahagia nak tengok. Happy. Nampak tak? Tu dia kebahagiaan. Ketiga, tidur sama-sama. Ini masalah yang kritikal untuk mereka yang dah berumur 50 tahun dan ke atas. Dihalau lelaki itu tidur. Pergi tidur lah. Menyemak je. La ilaha illallah. Suami yang kena berkorban. Itu yang kawan tu doreh sampai masjid tu. Maghrib tu. Manyang orang tidur luar. Baik dia datang masjid. Tu yang dia talalap dekat hall tu. Iya. Dah tua-tua ni. Tengok semalam kau berapa? 3 hari lepas kau sok khabar kan. Yang satu rahsia pasangan ni berbahagia sampai ke penghujung nyawa. Mereka tidak pernah tidur berasingan walau gaduh macam mana sekalipun. Faham? Tidur sama-sama. Pergi tidur luar tu. Menyemak. Kesian lelaki tu. Dah lah tak ada toto. Tidur kat ruang tamu.
tarik pula kain ihram tu putih tu, selubung sajuk. Yang bini nak terkencing tengah malam keluar, la ilaha illallah, jenazah siapa pula kan? Mana macam jenazah kau mana? La ilah, kesian ni lah. So, cuba beritahu siapa yang laki tak tidur sama dengan, tolong angkat tangan. Okey. Lagi satu, bila tidur sama-sama orang perempuan, jangan membelakangkan suami di tempat tidur, derhaka. Faham? Menghadap dia. Tapi kalau dah terlelap, lepas tu kita pusing. Tak apa, sebab tak sedar. Yang suami jangan tunggu dia lelap, dia pusing. Dah ke? Bukan macam tu. Bukan macam itu. Ya. Duduk menghadap suami, menghadap. Melainkan tak dianggap derhaka kalau itu adalah permintaan daripada suami. Kau tolonglah pusing. Dan tak dapat tidur tengok muka kau ni. Rambut komang, berkopuh badak sejuk di muka. La ilaha illallah. Suami baru nak lalap tak tahu, la ilaha illallah. Tak peranyat tengok tengah-tengah malam tu. Kawan tu mengigau tengok momok. Aduh payah tuan. Ya. Tidur menghadap. Tahu? Dan yang keempat, tadi solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama. Yang keempat apa? Jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor, round Padang Jawa sampai kat Bandar Kelang. Naik motornya, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Bini kat belakangnya, jika atas bawah tersambung entah. Lepas tu dalam dia bawa tu tengah happy-happy pegang-pegang dengan bestnya bang, dah lama kita tak jalan sini bang kan. Dia pun tap tayar bocor. Dah laki makau lah, borek bona badan kau ni je. Bini pula marah, abang lah cek langit dulu je. Turun bini tu. Dah, tolak. Bengkel dah tengah malam dah tak ada muka. Tolak sampailah ke Padang Jawa. Yang bini kat belakang jalan, ya Allah jauh lah. Sakit-sakit dah sampai Padang Jawa tu buka helmet. Sampai kat simpang kampung dah buka tudung, dah kombang, dah rambut cenyak kiri kanan. Tuan jalan. Jiran sebelah rumah nampak, tak tutup tingkap. Besok pagi dia pun tanya, Man, malam tadi tengah malam aku nampak kau talak motor, betul kau tu kau? Betul akulah tu. Kau jaga-jaga Man. Kenapa pula? Aku tengok ada satu lembaga ikut kau kat belakang. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dah kombang pegang macam ya. Mana tak takut orang tengok macam tu lah tuan-tuan kan? Jagalah tu. Yang keempat, apa dia rahsia kebahagiaan? Menjaga rahsia keluarga dan pasangan. Jaga rahsia. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah taat kepada Allah dan suaminya, dan memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat 34. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Kata Nabi dalam satu hadis, barang siapa orang perempuan kalau nak masuk syurga kan, dia kata apa? Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, maka masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tu Nabi dah sebut. Boleh pilih pintu, orang lelaki tak boleh pilih pintu. Dapat masuk untung. Orang perempuan siap boleh pilih pintu. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Jaga maruah diri, jaga perangai kita. Sebab kalau disebut-sebut akhirnya ingat, alah bini saya siapa tu lah, habis jatuh maruah suami juga. Nampak tak? Ya, tolong jaga. Pakaian jaga, jangan pakai pakaian yang ketat-ketat. Dianggap dayus suami itu kalau boleh biarkan isterinya pakai pakaian yang mencolok mata, tidak menjaga aurat dengan sebenar-benarnya, sedangkan dia dalam keadaan dia rela. Suami dia rela, dayuslah suaminya itu.
Biar anak-anak pakai baju tododah sana tododah sini. Biarkan isteri pakai baju ketat-ketat, tolong tegur. Tolong tegur isteri. Ya. Jaga maruah diri, jaga maruah. Kadang-kadang orang kutuk suami kita. Aku tengok laki kau macam tak kojo elok duduk rumah. Jadi jaga maruah. Tak adalah, dia kerja. Cuma banyak buat kerja part time sekarang. Tu yang siang dia tidur, malam dia kerja. Akak sama-samalah doa biar suami saya cepat dapat kerja tetap. Nah, yelah kalau kerja okeylah. Aku ingat kau dah tak kerja. Jaga maruah. Aku tengok laki kau macam tak kerja doi kat rumah, memang tu menyusahkan orang, mati lagi baik. Nampak kita pula cakap. Maka tu menjatuhkan maruah suami. Tak boleh. Jangan. Mana yang boleh cover line. Okey. Perkahwinan satu ikatan yang suci, berusahalah untuk memelihara ikatan tersebut daripada perkara yang boleh merosakkannya, antaranya dengan menceritakan perkara yang menjatuhkan marah suami atau isteri di hadapan rakan dari keluarga dan sebagainya. Jangan cerita isu atas katil pada orang lain, jangan cerita isu dalam bilik pada orang lain, jangan isu aib. Contohnya suami aku kan kontut kerja, jangan cerita. Itu hal rumah tangga kita, aib dia tu jangan cerita. Suami aku tu kalau dia korek tak hidung, la ilaha illallah. Kalau korek hidung, dia dah habis, tak dengar. Cubaan Allah. Kalau korek hidung tu, ya Allah bang, terbalik mata hitam itu. Jangan cerita dengan orang. Yang mana boleh menjatuhkan, membuka aib suami kita, jangan kita buat. Okey? Tetapi boleh tak kita ceritakan keburukan-keburukan suami kita sebenarnya dalam keadaan-keadaan tertentu? Boleh, kalau dalam hal kita mengadu kepada pejabat agama. Ada masalah-masalah kita nak mengadu pejabat agama, itu dibenarkan. Pergi jumpa qadi. Kita jumpa qadi nak mengadu, suami saya tak bagi nafkah, suami saya pukul saya, yang itu boleh. Orang yang ada kaitan. Asal tiba-tiba dia pun apa kena? Cubaan. Macam sama, okey. Kena mula balik semula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kena mula balik lagi 2 jam mau balik ni. Kan? Jadi dalam hal-hal tertentu, contohnya kita kalau ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak selesai, kita pergilah rujuk kepada pejabat agama. Masa tu boleh nak mengadu, boleh nak cerita, boleh nak panjang-panjangkan, suami saya macam ni, suami saya macam ni, boleh. Jangan kita risaulah dalam perkara yang macam tu. Saya tak nak buka aib dia, tak. Ini dalam bab mengadu untuk cari penyelesaian, itu dibenarkan. Berusahalah memelihara ikatan itu dan perkara yang merosakkannya. Jika berlaku pertikaian, rujuk kepada yang pakar, tapi bukannya disebar. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, memerintahkan ahli keluarga untuk jaga tiang agama. Apa jaga tiang tu? Adakah pegang tiang tu? Maknanya suruh solat, jaga solat. Pagi-pagi sembahyang subuh, kejutkan suami, abang jom kita subuh sama-sama berjemaah. Suami pun cakap, pergi kejutkan anak, jom kita solat sekali. Kesian bang, budak tengah sedap tidur, tunggulah dia besar-besar sikit. Jangan macam tu. Daripada kecil kena suruh anak. Sebab bila dia dah besar sikit, kanak-kanak ni kalau umur 4-5 tahun masih mudah lagi nak dibentuk, dibandingkan dengan kanak-kanak yang berusia 40 tahun. Memang susah. Kena faham tu. Itu bukan kanak-kanak, itu dah buluh tu, bukan robong tau. Buluh yang memang standard beg lamang dengan apa? Standard beg yang buluh tu. Sekali pakai buanglah. Tentu ya. Jadi ajar dia semayang sama-sama. Iya, bayangkanlah kita dah dalam kubur. Laki bini dah dalam kubur, dah mati ni. Anak kita cakap dengan isteri dia, sayang, esok pagi kita subuh berjemaah nak. Kenapa bang tiba-tiba je? Teringat arwah abah dengan arwah mak abang dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir tak pahala mak ayah? Mengalir. Yang petang kan kita karaoke nak. Kenapa arwah ni dulu tiap-tiap petang Jumaat memang tak pernah tinggal karaoke, mampu kan. Bono lain pula yang kau ajar kan. Jangan. Bagi saham yang baik-baik tuan-tuan.
Ya, firman Allah SWT bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Maka salat menjadi tiang dan asas, perlu dititik beratkan, jangan ambil ringan, beri ketenangan kepada seisi rumah sebenarnya. Bila kita salat berjemaah sama-sama, tenang. Bangun pagi subuh, kojut suami bangun. Suami janganlah dengan muka terpisat-pisat tahu nak jadi imam. Allahu Akbar. La bahi. Hamilah Nabi. Itu sanyap. Sanyap dah tak bunyi dah. Yang bini kat belakang membutuh dah orang tua ni. Langsung bini. Walau dhalin, habis betul. Cuba kejut suami ni masuk bilik air, gosok gigi, mandi, shampoo, segarkan badan, sikat rambut, pakai kopiah, pakai jubah, ibarat laksana Imam Masjidil Haram. Dengan wangi-wangian, suami pun pusing. Istau sufufakum, lurus rapatkan saf. Isteri pun suami aku steady malam ni. Allahu Akbar, bar. Yang anak pun fikir, wih ada gema wih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Iya. Sampai hujung tu, waladdallin. Anak, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang mak. Inna a'tayna kal kausar. Itulah surah. Yang anak ke belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu surah apa bahan nak baca. Tak apalah. Bini pun tahu. Tak ada salah. Dia nak a'tayna ke Allah. Tak ada salah dah. Tapi bini pun tahu. Abang cuba abang buat variasi sikit. Transform. 20 tahun abang kita kahwin. Inna a'tayna ke Allah. Inna a'tayna ke Allah. Okey, bang saya tahu pahaloi bosah. Cuba sesekala tukar ayat lain. Yalah malam kang tukar tu. Malam tu maghrib. Kan? Dia pandang bini cakap. Sampai habis waladdallin. Betul sonyap lama nah. Bini dah berdoa ni. Apalah ayat malam ni? Apalah ayat malam ni? Yasin. Panjang malam ni. Yasin. Allahu Akbar. Oh pendek namang. Baru hari pertama satu ayat. Pendek salah, panjang salah, banyak sekadar kan. Yang penting jadi imam. Iya. Lope dah habis bagi salam tu kan. Zikir pula. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca mana tenang rumah. Al-Fatihah. Wah, baca doa. Dia pula terpengaruh dengan doa Imam Masjid Padang Jawa ni. Imam kan kadang baca doa Alhamdulillah alamin, hamdan haminin, hamdan jahilin,
Dua fina mazidah ya azim sultani Allah radaka wa na'udzu bika sakhatika wan nar. Dia ada yang dengar, ada yang tak dengar, macam itulah. Bila lelaki pun macam doa macam tu, tapi bahasa Melayu, ya Allah, kau berikan aku, ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah, kau pemudahkanlah urusanku untuk menambah, ya Allah. Yang bini kat belakang, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Ya Allah, mana nangis bini mengamin kan, makbul. Mana yang tak berapa dengar tu orang perempuan kat belakang, ya Allah kau berikan aku, ya Allah. Bini kat belakang, kuat sikit. Jatuh. Tapi sebenarnya suami kalau nak tegur bini dalam doa memang sesuai. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini kat belakang, apa hal? Sungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Bini kat belakang, dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Tu apa yang perempuan? Parah tuan. Kan? Yalah, doalah yang baik-baik, ya, doa baik-baik. Solat sama-sama. Sebab solat innas salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita pada perbuatan keji dan mungkar. Maka perlu dititik beratkan, dan seterusnya dengan solat bersama-sama akan memberi ketenangan pada sisi rumah. Adapun jika solat tidak dipelihara, dibimbangi beri kesan buruk. Macam mana nak jadi pewaris syurga kalau tiang agama pun kita tak jaga? Betul tak? Itu dia. Yang keenam, tidak membawa perkara yang bertentangan masuk ke dalam rumah. Abu Talhah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung atau lukisan. Muttafaqun ilaih. Maknanya benda-benda yang baik je bawa balik rumah, jangan bawa benda yang bukan-bukan. Ya, gambar orang lelaki telanjang bawa, apa hal? Kan, walaupun tu gambar abah dia, lagilah tahu anak-anak tengok kan. Tak sah lah kan, jangan. Ya. Banyaklah benda-benda. Kadang-kadang bawa arak, bawa arak masuk dalam rumah, benda-benda haram dengan masuk dalam rumah. Bagi mewujudkan rumah tangga yang harmoni, ini juga perlu dititik beratkan. Maka apa yang lebih berfaedah seperti solat berjemaah dan membaca Al-Quran. Kemudian menggembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Itu yang ketujuh, memberi gelaran yang baik. Tengok macam mana Nabi dengan isteri dia. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balikkan lelaki baik. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahulah. Janji pipi lah centangkan. Wahai pipi mungil, wahai pipi lebar kan. Yang bini pula panggil, ada apa? Isteri Nabi panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Kita pun sebutlah macam tu. Ada apa wahai suamiku? Pangkat suami, jangan pangkat kerja dia. Dia adalah kau kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran, kau hajar tu kan. Ada apa wahai food grab driver, jangan macam tu kan. Jangan macam tu, cakaplah yang baik-baik. Ada apa wahai suamiku? Kadang suami macam saya, kadang panggil isteri saya, ada apa wahai pemaisuri hati abang? Mencair dia, robah-robah dia bila air tu lah. Macam iyo, panggil pemaisuri. Kadang-kadang cakap dengan member saya, kadang-kadang saya berbual dengan Imam Besar Masjid Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azamir, bekas di Balam Mufti Negeri Sembilan dulu. Dia panggil saya, Long, malam ni Long datang macam mana Long? Malam ni datang saya datang seorang. Kalau saya bawa pemaisuri saya boleh tak? Boleh, tak ada hal Ustaz. Bawa orang rumah dia. Pemaisuri, letakkan nama yang manja-manja kan. Jangan panggil nama-nama yang tak elok. Weh, jangan. Mangkat, oh mangkat. Mangkuk tingkat namanya kan. Panggillah panggilan yang manja. Sayang, anja, ling, darling, ling. Macam tu kan. Contohlah kan. Panggil yang baik-baik. Kalau kita tengok diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW adalah penyayang lagi lembut, dan beliau akan menjadi orang yang sangat lembut dan paling banyak menemani ketika isterinya sedang sakit. Ni yang kalah kadang orang lelaki. Bila kita sakit, orang lelaki tengok bini tomankan kita macam mana. Ambil minyak picin. Allah. Angin.
Tapi bila bini bang tolong bang sakit, aku sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Tengok gunanya jantan. Kau sakit, aku bolor kau elok-elok. Macam tu lah. Beri, jaga, picit belakang ni. Muntah keluar isi Kan? Minyak tu, ambil minyak panas. Minyak panas tak ada ke? Suami marah. Tak ada ke minyak panas? Kau jap. Dikaut dia minyak masak ke dapur tu. Nyalakan api tu minyak yang ada kawan. Kau ingat dia ni nak naik grade silat kau apa kan? Nego tu kan? Seringkali Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan ucapan wahai Humairah. Panggilan manja. Okay? Apa yang perlu kita lakukan juga yang lain. Solat awal waktu. Wujudkan taklim majlis ilmu di rumah. Ini nak jadi pewaris syurga ni. Wujudkan waktu khusus untuk keluarga. Sebutkan nama pasangan dan anak dalam doa. Sebut nama orang dalam doa. Banyakkan berzikir. Hindarkan sikap malas dalam rumah. Kurang. Rumah kita susunkan dengan perkara-perkara sunnah. Dua benda yang kena ada dalam rumah orang Islam kalau betul nak hidupkan sunnah. Pertamanya apa? Kurma. Yang keduanya madu. Faham orang perempuan? Pertamanya kurma, keduanya madu. Faham? Saya tak tanya orang lelaki, tanya perempuan. Faham tak? Faham ke tidak? Faham. Setuju tak? Yalah, makanan sunnah lah. Orang perempuan kenapa saya betul perempuan? Orang perempuan biasa. Ni kadang-kadang tak tu masalah. Bulan puasa baru jumpa kurma. Habis bulan puasa, kurma dengan usup-usup hilang. Usup tayub hilang usup tu. Kan? Ni tak lama ni dah lagi ni. Masuk bulan puasa dah dengar. Tengok ni. Kita sekarang bulan apa? Rajab. Dah start puasa belum? Hari ni ada yang puasa? Alhamdulillah. Saya dah berapa hari puasa, hari ni buka. Kan? Garam nak tengok kan, air kuning tadi. Sedap pula saya minum tadi. Kan? Nantilah esok puasa lah balik. Kan? Puasa. Orang Arab masuk aja Rajab dah terbayang Ramadan. Dia dah beli dah baju nak Ramadan, baju nak tarawih, selipar nak tarawih, kain rida, kopiah yang baru-baru untuk Ramadan. Orang Arab masuk Rajab dah terbayang Ramadan. Orang Padang Jawa belum Rajab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Lagi hana daripada Arab tu. Kan. Jadi kurma letak kat rumah standby. Makan buah tamar. Setiap pagi kalau nak diet, makan 7 biji buah tamar insya-Allah sampai ke malam konyang betul. Buah tamar siapa nak diet. Ya. Betul. Dan Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan termasuklah sihir. Kalau ada orang yang 7 daun sena punca dengan secekor manis handuk sedang berdiri Islam kau sampai dia tak macam tu saya laju saya baca tak sampai salin kan tak sampai salin dah manung dah tengok abang haji tu jenis kan makanan sunnah rumah kita. Kemudian apa? Tidak merungut dalam rumah tangga. Jangan banyak merungut. Kenapalah aku macam ni? Kenapalah hidup macam ni? Alah, jangan merungut. Bersihkan hati sentiasa. Jangan sangka buruk dengan suami. Ni lambek balik tak mana poi jantan yang mana perempuan jumpa Jangan. Ini lambek ni mesti karaoke ni. Jangan jam tu. Ni lambek ni mesti pergi jumpa janda. Makbul. Asal tak ada pun nak kau cakap makbul. Doa yang baik-baik. Ya Allah peliharakanlah suamiku. Ya Allah. Jangan. Kemudian sentiasa bersabar, tidak mengharapkan pujian makhluk. Biarlah kalau suami puji, alhamdulillah. Suami tak puji, tak apalah, macam mana. Tapi kalau boleh pujilah perempuan, orang-orang lelaki puji, saling memuji. Tunjukkan cinta dan penghargaan. Kekalkan kasih sayang mawaddah dalam keluarga.
Tunjukkan cinta penghargaan ni apa? Bagi hadiah. Sayang, sudilah kiranya menyambut ni hadiah daripada abang. Itu pun ada apa dalam kotak ni bang? Nah, nama pun dah hadiah. Buka lah. Takkan abang bagi kotak je. Buka dalam tisu. Agak terima kasih lah bang. Macam tu tahu je saya cari tisu tu kan. Orang perempuan ni dia bukan nak hadiah besar-besar pun. Betul tak? Kocik-kocik pun tak apa. Tanda ingat. Contohnya macam Habib jual. Dia bukan besar nak pun kocik je. Tapi berdongung kepala lelaki tu. Kan? Janganlah minta mahal. Ikut kemampuan suami. Suami balik beli coklat. Sayang, hari ni abang bawa balik kuih. Sayang bancuh air kopi O. Kita minum sama-sama. Tu pun bagus kan? Sayang bancuh air, kita minum sesama. Hari ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Lambang kasih sayang kuih apa abang bawa balik ni? Kuih couple. Kuih couple. Ada kok kuih couple? Ada, cuba kita tengok. Kuih cakui. Kuih cakui tu kan couple macam ni melengkap macam ni kan. Kuih couple tu lah dah. Kan? Disiat kan? Sap. Awak satu, air satu. Macam tu. Cocah kupi. Bersilang nyuap air makan. Macam tu. Iyo. Botun tuan. Kita yang tak nak buat. Luahkan penghargaan. Nampak ya? Hari ni anak kita sayang dapat nombor 3 dalam kelas. Darjah 3 merah. Darjah 3 merah dapat nombor 3 dalam kelas. Habis itu kenapa bang? Malam ni saya tak payah masak. Malam ni kita makan dekat luar. Kita makan dekat kedai tom yum kat tepi jalan tu. Kita makan sama-sama, raikan. Nampak? Contohnya tunjukkan bagan. Anak pun jadi bila dapat nombor 3 tu dia nak maintain ni. Ya, kalau dapat nombor 1, kita makan dekat kedai tom yum satu lagi. Macam tu. Kan? Iya. Saya teringat dulu waktu saya belajar di UiTM dulu, bila saya menang debat agama makan mana tu? Makan seafood kat Tanjung Gilo tu. Daripada Seramban pergi makan dekat tu Tanjung Harapan apa? Seafood tu. Sedap situ. Tapi sampai Seramban dah lupa makan apa. Dek jauh ke tempat tu. Kan? Ada lagi tak tempat tu? Ada lagi Itulah saya ingat kenangan, saya ingat last beberapa minggu sebelum arwah abah saya meninggal. Masa tu saya menang debat lah. Jadi duit debat tu saya belanja, jom saya ajak family saya pergi makan sana. Pergilah makan. Masa makan kan dekat tepi tu kan gelap, nampak macam kontena ujung sana tu kan. Amak saya cakap, mana laut abang tak nampak? Amak saya cakap, abah saya khabar dan tolak kau ke bawah, kau tahulah laut mana abah tu. Itu dialog yang memang saya tak boleh lupa lah. Abah saya cakap dulu. Abah saya memang gambar bergurau. Abah saya ni kelakar orang Nasib baik saya tak macam dia. Betul. Iya. Betul. Bawa, tunjukkan penghargaan. Betul. Bawa keluarga. Kadang dia dapat hadiah. Anak kita dapat hadiah ni, dapat pakaian terbersih sekolah tadika. Okey, malam ni ayah belanja. Nampak? Bagi semangat. Ayah nak belanja apa malam ni? Malam ni belanja kat kedai mamak je. Tak apa lah, tapi dia rasa diri dia hargai. Bang, alhamdulillah, kelas tajwid hari tu mak saya dengan maklum saya, dia belajar tajwid. Ustazah buat exam, menangkup-nangkup mak dengan maklum saya belajar tajwid, besok tu dia pekso. Sekali mak saya dapat 98, maklum saya dapat 96-97. Hari ni nak makan kat mana ni? Punya seronok makan tajwid. Tak pernah dalam. Tak peso. Dah tua peso. Iya, tu sebabnya. Bawa celebrate juga. Jom malam ni, jom kita makan dekat kedai ni. Chinese Muslim food. Contoh macam tu. Mana kata kita tunjukkan penghargaan. Kemudian, tidak berlaku kasar. Jangan kasar-kasar. Orang perempuan pun sama. Sayang, apa? La ilaha illallah, bini pun. Abang, nak apa? Abang nak air. Ambil kek kolah tu. Abang nak minum, bukan nak mandi dah. Kek kolah kau suruh ambil apa hal kan? Jangan kasar-kasar macam tu. Kadang suami dia pergi nyusun. Abang apa? Abang nak makan apa? Bubu. Kesian motor. Melaku tu kayak gelumpur tu. Pergi boleh kecil sana bawah tu. Kesian ni lah.
turun lift. Sedih hati lelaki tu, sabar. Belilah bubur tu. Okey, kat kedai Cik Senah kat bawah tu. Naik lift, monung tak macam mana tak perasan, tersapit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Malam tu tahu lah meraung. Allah, Allah. Imam tanya kenapa? Sabarlah. Kenapa? Saya tekilan mana, Mam? Tekilan apa? Tak sampai nak masak bubur. Bukan tak sampai kau yang tak nak. Sudah 3 malam tahlil. Makmum dengan imam jadi mangsa. 3 malam bubur. Malam ni bubur juga kau, Mam. Macam tu lampai. Dia teragak kat arwah ni. Arwah tu yang nak kau bagi ke imam. Kan? Tu. Tu belum cerita yang seorang perempuan gitu. Laki kasar. Mana air? Merilah bini menggigil-gigil. Sampai kat laki dah. Apa tengah separuh ni? Tumpah bang. Apa itu pun tak boleh harap. Hei, nama ni. Suatu hari itu dia domam. Siapa yang siap? Aku domam ni. Siapa yang siap? Ikut aku pergi klinik. Domam tu menjoget gitu. Bini sengit-sengit tudung bayi. Sampai jumpa doktor cek darah tinggi, tak ada jantung, okey semua, okey ni ada masalah. Pakcik tak apa, pakcik ambil ni bekas, pakcik kencing, nanti bagi saya balik. Dia pun keluar, bini, kau tunggu sini, suruh bini tunggu kat luar. Dia pun masuk dalam, dia kencing, bawa keluar kencing tu, terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia masuk dalam, buang air besar. Bini pegang kencing, menggigil. Sudah tumpah habis kencing tu. Mampuilah aku kena marah ni karang. Apa dia buat? Dia tukang dengan kencing dia. Pegang kencing dia. Dia letak atas meja tu takut tumpah lagi. Laki tanya, mana kencing tu? Tu abang. Tadi penuh ke? Macam tu lah bang. Bagi ke Indian, apa doktor Indian ni pun cek. Kemudian cek, pakcik, besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat kad. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Dah mengandung pakcik tu. Tak batal mengandung jantan tu. Manung dia balik. Allah. Allah. Patutlah rasa borak-borak dah bau ni. Aduh. Sudah bini tak main timbang sebenarnya. Kencing tu kencing saya lah. Itulah jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Sentiasa buat baik. Jadi suami yang rajin. Banyakkan sujud kembali pada Allah. Maksudnya sikit-sikit semayang, sikit-sikit solat, serah pada Allah untuk bantu keluarga kita. Sentiasa bersedekah. Banyakkan besar. Ingat kat saya kat tadi, nak bahagia kena banyak memberi daripada menerima. Ni sebelum keluar pastikan masing-masing cari tabung, masuk duit dalam tabung. Insya-Allah. Sesungguhnya kata Nabi apa? Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Siapa yang banyak masalah akhir-akhir ni, sumbeklah duit dalam tu. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu, kalau dia nak merantau, nak bermusafir, nak balik kampung, nak pergi jalan kan, lalu je depan surau masjid yang pertama kat kampung itu dia berhenti, suruh anak masuk duit dalam tabung tu, baru dia sambung jalan. Sebab dia yakin itu akan jadi perlindungan untuk keluarga dia. Nampak tak? Kan? Kemudian suami perlu ada sifat ghirah, cemburu yang bertempat. Kena ada cemburu, tak boleh biar. Nampak suami bini elok dengan bos yang berdua-duaan dalam kereta bergurau bertopuk tampah, kau tak ada perasaan, itu dayus. Kau ada togu. Sebab kita bimbang dia akan berlanjutan kepada maksiat. Itu kita tak nak. Dan begitu juga banyakkanlah berdoa. Maka marilah kita mencontohi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ummahatul mukminin yang telah menjadi qudwah dalam melihara kehidupan berkeluarga, supaya dengan itu dapat menjadi pewaris syurga yang diidam-idamkan. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Alhamdulillah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup sekadar tu sebab saya faham signal yang diberikan itu. Bila bergalih-galih sampai duduk dan numbuk-numbuk lutut tu faham mana dah tu kan. Lama bona kan. Jadi siapa pun saya ucap terima kasih banyak atas kesudian hadir dan mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.